Kelebihan Datuk Zahid apa dia? Dia cakap dulu baru dia fikir. InsyaAllah kalau PMX ni padam, saya yakin beliau akan menggantikan PMX sebagai Perdana Menteri yang baru. Walaupun dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia nak mengampu, tapi saya nak bagi sedikit harapan pada dia. Jadi yang timbul pada masalah saya, kalau kita belum bincang, macam mana tarikh pembentangan telah ditetapkan? Tetapi dia tidak boleh membawa sekali kepada Parlimen tu kekal 5 tahun. Perdana Menteri pun kekal 5 tahun tak boleh. Fixed term tu nak disekalikan dengan fix untuk Perdana Menteri 5 tahun, dia sudah bercanggah dengan perlembagaan. Dan dia tidak akan menyelesaikan masalah. Parlimen atau Perdana Menteri dikekalkan tempoh 5 tahun. Pandangan anda? Jadi, okay, second topic kita cut off. To by move. Yang pelik pula, bukan pelik lah. Yang timbul sekarang ni pula ni nak tetapkan tempoh. Tempoh. Parlimen. Bukan. Mula-mulanya saya dengar kenyataan tempoh Zahid Hamidi. Ya. Ialah tempoh kerajaan tu, bukan parlimen. Kalian kerajaan. Kerajaan tu mesti kekal 5 tahun. A fixed term government disebut. Tetapi keesokannya pula ada mesyuarat ke, ada Zazalina sebut fixed term parliament. Jadi beza parlimen dengan government ni lain. Dan yang saya bimbang sangat tu, yang saya terkejut ialah selepas mesyuarat itu ada pengumuman mengatakan bahawa akta parlimen tetap ni, penggal ni akan dibentang pada bulan 10. Lepas tu keesokan hari pula Perdana Menteri sendiri berkata Bukan keutamaan. Bukan keutamaan, kita tak bincang lagi antara kita. Jadi yang timbul pada masalah saya kalau kita belum bincang, macam mana tarikh pembentangan telah ditetapkan. Jadi saya haraplah kerajaan menteri-menteri ini kita be careful lah, bila kita bercakap rakyat meneliti, dan kita tak mahu confusion. Tapi saya nak apa your understanding, fixed term government ke fixed term parliament? Ialah dia sebenarnya ada dua benda yang berasingan. Kalau fixed term parlimen kita setuju. Maknanya parlimen tu setelah pilihan raya 15 sampai pilihan raya ke-16 5 tahun tu mesti ngam 5 tahun. Dan di tengah-tengah tu tidak ada pilihan raya. Tetapi dia tidak boleh membawa sekali kepada parlimen tu kekal 5 tahun, Perdana Menteri pun kekal 5 tahun tak boleh. Perdana Menteri mesti dalam proses itu, kalau ada dia hilang sokongan, ada usaha nak tarik sokongan, dia mesti boleh tukar. Sebab Perlembagaan Negara sendiri 43.4 membenarkan Perdana Menteri ditukar kalau dia hilang sokongan, melainkan jika dia minta bubar parlimen diperkenan oleh Yang Pertuan Agong. Jadi saya fikir kalau fixed term tu dengan nak disekalikan dengan fix untuk Perdana Menteri 5 tahun, dia sudah bercanggah dengan perlembagaan dan dia tidak akan menyelesaikan masalah. Okay. Jadi fixed term parliament tu you don't mind lah. Saya setuju. Maknanya you kata macam England lah. 5 tahun ni kita dah tahu bila pilihan raya. Bukan boleh ditentukan semada wenang oleh Perdana Menteri. Fixed term parliament. Fixed term parliament okey. What's about your comment, Mr. Zahid? Subjektif. Kita boleh setuju untuk tidak bersetuju. Dan kita boleh tidak bersetuju untuk bersetuju. Selama ni, undang-undang yang kita sebutkan tadi ni, tak ada pun. Tak ada termaktub. Dia sebuah kerajaan yang memerintah pada ketika itu merasakan sudah sampai masa dia. Dia perlukan mandat baru. Maka dia sembah kepada Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri ketika itu sembah kepada Yang di-Pertuan Agong, menasihat Yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran parlimen atau Perlembagaan Negeri. Tetapi dan tak ada cacat celah pun, benda tu berjalan dengan baik. Tak ada. Kalau benda tu terbukti ada kesan-kesan negatif dan sebagainya, kalau nak diubah okey. Benda dah berjalan okey, tak payahlah ubah. Ini semua berlaku, ayat-ayat 1-2 hari ni punya ayat ialah ayat nak berlumba-lumba, satu perlombaan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat mengampu Anwar Ibrahim. Siapa yang paling kuat mengampu PMX. Presiden UMNO kena tunjuk bahawa dia yang mengetuai istiadat dan acara mengampu ni. Itu yang timbul cerita-cerita macam ni. Sebab tu saya sebut tadi, kelebihan Datuk Zahid apa dia? Dia cakap dulu baru dia fikir. Saya ada pengalaman dengan dia ni. Tahun 1996 saya berkhidmat dengan dia. Dia Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dia maki Lee Kuan Yew bersakan. Dan lepas maki dia pergi minta maaf di Singapura.
Dah lepas maki Lee Kim Yew, Lee Kim Yew. baru dia pergi Lee Singapura Kuan Yew, minta maaf. Lee Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Lee Kim Yew, Tan Sri Lee Kim Yew bukan. Lee Kuan Yew Lee lain. Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura. Dia pergi Singapura, di sana minta maaf. Maknanya dia cakap dulu baru dia fikir. Dan perangai itu terbawa-bawa sehingga sekarang, sehingga dia dah jadi timbalan Perdana Menteri. Walaupun dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia nak mengampu, tapi saya nak bagi sedikit harapan pada dia. InsyaAllah kalau PMX ni padam, saya yakin beliau akan menggantikan PMX sebagai Perdana Menteri yang baru. Oh, jadi you menaruh harapan Saya menaruh tinggi. harapan, memang menaruh harapan. Mana nak dapat kualiti yang macam ini jadi Perdana Menteri. Oh, jadi tapi PMX pun saya nampak gaya saya lah pada saya. Macam-macam Dia tu kalau boleh dia nak kekal lama. Dia boleh nak kekal lama. Tak ada masalah, tak ada masalah. Dia ada cita-cita dia. Saya pun ada cita-cita saya juga. Okay. Tak ada masalah. Kita tak debate on cita-cita tu kan. On cita-cita kita okey lah, no problem. Thank you very much. Terima kasih. Okay. So, Selamat malam. Sila subscribe, like, komen, share, follow untuk menerima notis video-video yang lain. Sokongan tuan, puan membantu penghasilan karya video seterusnya.